Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa badah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar semua? Inilah kuliah pertama saya selepas PKPB. Sekarang PKPP kan. Inilah kuliah pertama saya sebenarnya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan rindu saya lagi rindu tuan-tuan 3 ke 4 bulan dah ya. Jadi mudah-mudahan dengan nikmat pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita nikmat kesihatan yang berpanjangan agar kita dapat menambah amal ibadah kita untuk menjadi hamba Allah yang salih, insya-Allah. Sahabat-sahabat, bapak-bapak yang tersayang, apa khabar semua? Masih okey lagi? Alhamdulillah masih lagi kita bertemu. Dan malam ini buka halaman kitab Al-Yaqid wal Jawahir fi Uqubah Ahlil Kabair, dan didapati tajuk pada malam ini berkaitan dengan hari kiamat. Bila bercerita soal hari kiamat, tuan-tuan, ini adalah tajuk yang sangat besar. Sebab yang namakan hari kiamat itu dipanggil juga hari akhirat. Apa maksud akhirat? Hari yang terakhir dan tidak ada hari selepas itu, melainkan hari penentuan sama ada berada dalam tempat yang baik ataupun berada di tempat yang buruk dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bakar sampah dekat rumah. Ya, jadi kawasan kita bakarlah sampah, carilah daun-daun kering ke sampah ke bakar kat kampung lah, kat bandar ni payah nak jumpa. Kan bila kita bakar sampah tu dekat sikit dengan api yang marak menyala tu, rasanya dah rasa panas bahannya, betul? Apatah lagi ya kalau kita bayangkan api yang dekat dalam dunia ini baru 1/70, sedangkan api neraka itu panasnya 70/70. Jadi saya teringat kata-kata daripada para peninju kita, ya, namanya Muhammad Ali. Dia kata setiap kali aku nak buat dosa, aku akan ambil lighter yang aku letak dalam kocik aku. Aku nak buat dosa, aku nak buat maksiat, aku ambil lighter tadi, aku bakar hujung jari aku. Tak sampai 3-4 saat pun aku dah mengaduh kesakitan. Tuan-tuan, itu baru api dunia. Sedangkan yang nak kita hadapi ini adalah api di akhirat, iaitu api yang sebenar yang dipanggil api neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Okey, boleh kita mulakan kelas kita insya-Allah? Insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadil 'ashar fi ahwal yaumil qiyamah. Ini adalah bab yang ke-11 pada menyatakan peristiwa ataupun hal ehwal yang berlaku pada hari kiamat, ya. Tuan-tuan, maka suatu cerita daripada Abdullah bin Abbas, ya. Cerita ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa telah berkata, bila berlakunya kiamat itu maka tanggallah 7 lapis langit. Tuan-tuan, selama ni kita nampak ya langit atas kepala kita ini dia berada terapung-apung. Tetapi bila berlakunya kiamat sahaja, maka langit yang terapung-apung tadi Allah Ta'ala perintahkan untuk jatuh ke atas bumi. Dan 7 lapis bumi. Maknanya daripada atas tadi turun ke bawah kepada langit, kepada bumi. Kemudian tiada seorang pun padanya 40 tahun lamanya. Ya, maksudnya bila dia jatuh tu, nak jatuh tu selama 40 tahun nak jatuhnya. Maknanya daripada 7 lapis langit tu nak turun dah habis ke bumi ini selama 40 tahun lamanya, ya. Dan pada waktu itu, ya, tiada makhluk yang ada di atas muka bumi ini sebab Allah Ta'ala telah hancurkan bumi ini terlebih dahulu. Waktu itu tuan-tuan, nak ceritakan di sini Allah menyatakan, ya, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan pada hari ini. Ya, sebab itu kalau kita suratul Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin, milik siapakah hari pembalasan itu, ya. Jadi bagi siapa yang mempunyai kerajaan pada hari ini, maka menjawab ya Allah Ta'ala pada dirinya sendiri, yakni adalah yang mempunyai kerajaan itu bagi Allah Ta'ala Tuhan yang esa lagi amat keras. Kemudian disuruh Allah Ta'ala angin, maka angin pun bertiuplah
maka tiada tinggal atas muka bumi ini suatu gunung pun dan padang pun hingga sama rata. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa yas'aluka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfan fayazaruha qa'an safsafan la tara fiha iwaja wala amta. Yakni dan tiada dinyatakan mereka itu ya Muhammad betapa hal gunung pada hari kiamat, maka kata olehmu dihancurkan akan dia oleh Allah Ta'ala Tuhanku akan sebagaimana dihancurnya, kemudian diratakan akan dia dengan sebagaimana ratanya. Engkau lihat padanya rendah dan tiada tinggi dan sama rata bumi ini sekaliannya. Jikalau dilontarkan suatu yang bulat nescaya tiada ia berhenti beberapa lamanya. Tuan-tuan nak ceritakan betapa ratanya bila Allah Ta'ala telah hancurkan bumi ini, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk tiup balik sangkakala, diratakan semula. Diratakan bumi ini maknanya tidak ada gunung ganang lagi, yang ada hanya dataran rata sahaja. Tuan-tuan, waktu tu tak ada roh pun yang hidup. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan semua makhluknya dengan keadaan telah dihancurkan, maka diratakan kembali bumi ini. Maka memanggillah Allah yang maha tinggi dan yang maha besar. Di manakah segala raja-raja dan segala orang-orang yang takabur, yang menguasai segala orang yang dhaif dan orang yang dahulu dan kemudian? Dan di manakah orang yang menyangka bahawasanya mereka itu berkata ia ada sekutu bagiku, kemudian maka mengeluarkan akan dia 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan tiada kelakuan dan tiada betapa hal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada seumpama perbuatan Allah Ta'ala itu suatu, dan yang itu yang mendengar dan yang melihat. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Ya, ini bermula bumi itu sekalian pada pegangannya pada hari kiamat, dan 7 lapis langit itu dengan digulungkan ke daratan. Maka dia digolongkan kudratnya. Kemudian maka berfirman Allah Ta'ala, di manakah Yahudi dan Nasrani, dan di manakah sekalian orang yang memakan rezekiku dan menyembah mereka itu akan yang lainnya daripadaku, dan menyangka mereka itu bahawasanya bagi itu sekutu pada pekerjaanku, dan bahawasanya aku Allah dan tiada Tuhan yang lain daripada aku, dan yang disembah yang lain daripada aku, katanya. Kemudian maka dipulangkan sekalian roh malaikat. Kemudian berfirman Allah Ta'ala yang maha besar dan yang tinggi dengan ketiganya, hai Jibril, kata olehmu bagi malaikat Ridwan bahawasanya ia menghiasi akan sekalian syurga, kerana aku hendak memasukkan bagi orang yang taat akan daku. Dan kata olehmu malaikat Malik, nyalakan api neraka, kerana aku hendak masukkan padanya orang yang maksiat dan melawan akan daku. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala dah gulungkan bumi ini hancur sehancurnya, maka Allah Ta'ala ratakan bumi ini, maka diperintahkan untuk malaikat Ridwan untuk terima tetamu dan malaikat Malik untuk terima habuan. Nak diceritakan pada malam ini bahawa nanti bumi ini sampai masanya akan hancur sehancur-hancurnya, dan berlakulah proses yang namanya proses pengiraan amal. Waktu itu yang paling cukup merisaukan kita, tiada siapa yang boleh bantu kita melainkan amal soleh. Sebab itu ya tuan-tuan, bila kita berbincang tentang soal amal soleh, yang paling kita risau amalan kita ini dicuri ataupun diambil, ataupun ada yang menuntut daripada amal kita. Contoh, siapa yang menuntut daripada amal kita? Pastinya isteri dan anak-anak kita. Lagi orang yang kita aniayai dan zalimi. Lagi orang yang kita buat yang bukan-bukan masa hidupnya atas dunia ini. Jadi walaupun kita rasa kita dah banyak beramal ibadah, tapi adakah amal ibadah kita itu mencukupi untuk membantu kita? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maknanya waktu di akhirat nanti semua amal akan diperlihatkan, sama ada baik ataupun buruk, walaupun sebesar zarah akan dihitung. Sahabat-sahabat yang tersayang, bila kita bercerita soal hari kiamat, hari pembalasan, waktu ini tuan-tuan, segala mereka yang telah meninggal dunia daripada zaman Nabi Adam AS hinggalah ke zaman Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Dan waktu itu barulah kita sedar bahawa penyesalan tidak berguna. Jadi
apa yang berlaku seterusnya, ya. Dan demikian lagi firman Allah Taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burzatil jahim lil ghawin. Ya, ini dihamparkan, ya, syurga itu bagi segala orang yang takut akan dikeluarkan, ya. Maknanya orang yang takut pada Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Manakala orang yang kafir dan melakukan maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan firman Allah Ta'ala lagi bagi malaikat Mikail, gantungkan olehmu akan timbangan kerana adil aku antara segala makhluk. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tazlimu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya, ini dan aku hantarkan akan timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tiada seorang pun teraniaya akan seorang yang lain. Dan jika ada ia seperti berbuat setimbang, ya, setimbang biji daripada khardal, kalau kita panggil sekarang biji sawi, ya, iaitu biji yang amat halus, mesti akan datangkan akan dia bahagiannya. Dan madailah dengan cukuplah dengan segala malaikat yang menghisapkan dengan dia. Kemudian firman-Nya lagi bagi Israfil, tiap olehmu akan sakakala kerana aku hendak menghimpunkan segala makhluk di padang mahsyar. Kemudian maka firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, hai Jibril, pergilah engkau dengan beberapa daripada malaikat ke dalam syurga dan suruh olehmu akan malaikat Ridwan bahawa memberi akan dikau mahkota yang amat besar dan jenis pakaian dan tunggangan yang bernama burak dan selendang kebesaran dan kain yang maha besar dan bendera liwa'ul hamid yang aku jadikan dia sekalian itu bagi kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu sebagai kasih Allah, ya, maka mengambil ia Jibril akan mahkota itu dan liwa'ul hamlu, dan Mikail mengambil akan selendang dengan kainnya, dan Israfil mengambil akan jenis pakaiannya dengan 2 kasut, dan Israel mengambil ia burak. Ya, maka berhentilah mereka itu antara langit dan bumi. Maka Jibril pun berkata, tiada manalah ia kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu itu tanah segala-galanya telah rata, tuan-tuan, maka bumi pun bergerak. Maknanya bila malaikat Jibril ini berkata di manakah kubur Nabi Muhammad, maka bumi pun bergerak dan pecahlah tempat kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiba-tiba bangkitlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kuburnya, padahal ia menyapu akan tanah debu daripada kepalanya yang maha mulia. Maka duduklah ia di atas kepala kuburnya. Kemudian maka menilailah ia pada pihak kanannya dan kirinya. Dia tulis kiri Nabi SAW, perkataan tulis kiri, dan padahal tiada ia melihat akan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka bersabda, hai Jibril, hari apakah ini? Maka berkata Jibril, inilah hari mensyafaatkan bagimu, ya, umatmu. Maka sabdanya, di manakah tempat umatku? Barangkali engkau tinggalkan mereka itu, ya Jibril, dalam seksa, dan engkau datangkanlah habar akan daku bahawa mereka itu dalam seksa. Lihat olehmu, hai sekalian sanak saudara kasih sayangnya, Nabi kita akan umatnya. Ya, tuan-tuan, Nabi dibangkitkan daripada kubur, dia tak tanya mana isteri, mana anak dia, tapi dia tanya umatnya. Siapa umat Nabi? Kita lah, tuan-tuan. Ya, jadi bila khatib, ya, minggu lepas dah sekali khutbah di sini kan, bila khatib baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita jangan duk angguk-angguk, ya. Ya, angguk-angguk apa? Tidur. Ya, bacalah selawat Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, paling kurang bacalah begitu. Boleh, insya-Allah? Insya-Allah. Jadi bila diceritakan tentang kisah hari kiamat ni, tuan-tuan, agak-agaknya apa yang timbul dalam perasaan hati kita? Takut tak? Takut, tuan-tuan. Segala kebaikan kita akan dibuka dan segala keburukan kita pun akan terbuka, melainkan apa yang Allah Ta'ala tutupkan aib kita, ya. Jadi kalau kita lihat, saya baca dalam solat maghrib tadi, Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Hari yang menggemparkan, ya. Mal-Qari'ah, apakah dia hari yang menggemparkan itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah.
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu, iaitu hari yang dipanggil hari kiamat, yang mana hari manusia menjadi seperti mana kelkatu yang terbang berkeliaran, dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang dibusur berterbangan. Ya, maknanya gunung ganang pun hancur lebur, tuan-tuan. Kemudian selain daripada itu, berlakulah kemudian maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Ya. Dan sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Dan apa jalannya kau dapat mengetahui apakah dia hawiyah itu? Hawiyah itu adalah api yang panas membakar. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita belajar pada malam ini, ya, amalan-amalan yang sepatutnya kita buat dengan umur kita yang semakin berlanjutan ini. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, ada apa-apa soalan tak sampai setakat itu? Kalau tak ada, malam ni saya nak bagi amalan-amalan. Mudah-mudahan amalan-amalan ini dapat kita istiqamahkan supaya kita jadi hamba Allah yang disayangi oleh makhluk-makhluknya dan pastinya oleh Tuhan Rabbul Jalil. Boleh insya-Allah? Insya-Allah. Okey, adik nak tanya apa, adik? Ada? Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita belajar satu kalimah. Ya, yang mana kalimah ini kalau kita rajin baca, segala dosa-dosa kita akan terhapus. Ya, Nabi SAW ajar kepada kita, ya, ada satu zikir yang mana kalau kita baca, insya-Allah dia akan menghapuskan dosa kita dan memberatkan timbangan amal kita. Nak tak kita belajar? Okey, ikut saya baca boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa maksudnya, tuan-tuan? Hadis Nabi kata apa? Kalau di lidah sangat mudah untuk menyebutkannya, tapi sangat berat timbangan amalnya. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Buatlah satu hari satu malam paling kurang 100 kali. Boleh ni? Ya, sambil bawa Grab, sambil pandu kereta nak pergi tempat kerja, ya, sambil rehat-rehat tengok Doraemon dengan Nobita, ya, peganglah tasbih, baca. Tuan-tuan, yang saya perhatikan bila cerita bab amal ni, Allah tak suruh kita buat banyak-banyak, tak. Tapi Allah suruh kita istiqamah. Yang ini yang sangat susah, tuan-tuan. Contoh, rumah kita boleh bersih sesekali, tetapi tak istiqamah bersih dekat rumah kita, senang ke susah? Ada orang dia nak bersihkan rumah dia, kawasan-kawasan persekitaran dia, time tunggu raya. Contoh kan, sedangkan Islam kata kita hidup senantiasa kena bersih. Contoh yang mudah, ya. Jadi maknanya apa? Kalau boleh, jadikan amalan untuk membersihkan lidah kita daripada kita duk membawang, mentomato, memperia, kan. Lebih baik kita banyakkan dengan berzikir. Apa zikir yang saya dah ajar tadi? Rasulullah SAW ajar pada kita subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Boleh ni? Boleh. Cuba jadikan amalan. Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup kita ni, tuan-tuan, ada beberapa amalan yang mana kalau kita lakukan, amalan ini memudahkan perjalanan hidup kita. Ada orang kita nampak gaji dia tak besar, tapi hidupnya mewah. Senang aja. Senangnya kenapa? Sebab dia mampu pergi ke masjid ataupun surau tiap-tiap waktu. Ada orang dia boleh sampai ke London, ke Tokyo, ke Bahrain dan sebagainya, tapi dia tak jumpa jalan ke masjid atau surau. Ada tak? Ada.
Ya, jadi orang yang hebat ni tuan-tuan selalu dia berada dekat masjid dan surau. Ya, kalau dulu sibuk, kenapa tak buka masjid, kenapa 40 orang? Bila dah buka 1/3 tak ada orang. Ya, semalam saya mesyuarat dengan pihak berkuasa, ya, pihak-pihak yang tinggi-tinggi pangkatnya ni, bincang kenapa pula masjid kosong. Dulu tanya kenapa tak buka masjid, bagi 40 kena marah, kenapa sikit sangat, dah buka 1/3 dah mula start kosong. Kan, jadi maknanya apa? Kalau boleh, mari kita sama-sama imarahkan masjid dan surau. Boleh ni, insya-Allah? Insya-Allah. Okey. Amalan pertama yang kita kena maintain buat, yang pertama sekali kita kena rajin solat duha. Tuan-tuan, setiap sendi kita perlukan sedekah. Kita ada lebih kurang 360 sendi. Okey? Jadi cara paling mudah untuk bersedekah adalah menggerakkan sendi kita dalam waktu sunat duha, dalam waktu duha, ya. Jadi kalau kita boleh buat solat duha ini secara istiqamah, mudah-mudahan, ya, Allah Ta'ala berikan kita rasa untuk jadi jutawan dunia dan jutawan akhirat. Nak tak ni? Tuan-tuan, kadang-kadang kita duk fikir, kenapa aku ni sakit memanjang? Dan saya nampak, ya, antara kelebihan orang yang istiqamah solat duha ni tuan-tuan, satu, dia payah nak kena penyakit. Ada penyakit tapi payah, maknanya nak dekat. Ya, satu. Yang kedua, rezekinya tu walaupun rasa semacam dah sempit, tiba-tiba nak katakan genting tu, ada yang nak datang, tolong. Dua. Yang ketiga, kalau kerja tu jadi mudah. Yang keempat, kalau dia minta hajat, insya-Allah hajatnya mudah untuk diqabulkan. Ya. Jadi amalan yang terbaik yang saya nak pesan pada malam ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggalkan seumur hidupnya, namanya solat duha. Ya. Kalau boleh umur 20 ke 30 tahun, amalkan 2 rakaat, ya, 30 ke 40 4 rakaat, 40 ke 50 6 rakaat, 50 ke 60 8 rakaat, 60 ke atas buat buatlah sebanyak mungkin rakaat yang mampu. Kalau boleh buat 12 rakaat pun cantik. Tapi pastikan kalau dah start buat 2, jangan tinggal lagi 2 tu. Kalau start dah buat 4, jangan tinggal lagi 4 tu. Kalau start dah buat 6, jangan tinggal 6 tu. Maksudnya kena istiqamah. Boleh ni? InsyaAllah, ya. Okey, insyaAllah. Ya, kemudian diceritakan juga bahawa katakanlah seseorang itu ingin jadi jutawan, berdoalah jadi jutawan yang berkat. Yang ini kita jarang, kita selalu doa, ya Allah jadikan aku anak yang soleh. Soleh yang macam mana? Kalau ya Allah jadikan aku jutawan yang macam mana? Jutawan yang diberkati hartanya. Boleh, insya-Allah. Insya-Allah, ya. Yang kedua, yang ini bab tahajud, tuan-tuan. Ya, bangunlah menaikkan solat ini setiap malam, tambahkan juga bilangan rakaat tahajud ini, muhasabah diri dan mintalah pertolongan Allah sebulat-bulatnya. Kalau boleh, ya, rajin-rajin baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa rabbul arsyil azim. Baca doa ini, mudah-mudahan kita jadikan amalan setiap lepas solat fardu, baca 7 kali. Sebabnya apa? Sebabnya orang yang istiqamah membaca, ya, ayat terakhir daripada surah At-Taubah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan dia ruang dan peluang untuk mudah rasa, ya, aku ni rasa saya tak berapa lagi nak pergi dah ni. Kan? Ada orang, dia nak meninggal, Allah Ta'ala berikan dia rasa, dia dah siapkan persiapan dia. Dia dah siap beli kain kapan, dia dah siap pesan, dia dah siap wasiat, hibbah dan sebagainya, dah siap dah. Sebab Allah Ta'ala berikan rasa gerak hati dia untuk, ya, bersiap sedia melakukan solat terakhir. Dia beritahu orang rumah dia, sekejap lagi pukul 10.30 saya nak pergi. Abang nak pergi mana? Saya nak solat dulu. Awak tahu. Lagi tu dia solat duha, dan itulah doa duha yang terakhirnya. Tuan-tuan, bila kita dahulukan Allah dalam segala hal kehidupan kita ini, Allah Ta'ala pun dahulukan urusan hidup kita di dunia ni jadi mudah.
Saya bagi contoh. Ya. Ada seorang pengantin perempuan. Ya, lepas maghrib tu dia dah siap solat. Tiba-tiba sekejap lagi nak akad nikah ni. Nak akad nikah. Tiba-tiba kedengaran azan isyak. Mak dia kata, mak tak benarkan kamu solat isyak dulu. Selesaikan dulu bab nikah kamu di bawah. Dia kata, mak, urusan nikah ini urusan makhluk sama makhluk. Sedangkan urusan saya dengan Allah, urusan makhluk dengan Khalik. Antara urusan makhluk dengan Khalik itu pencipta. Mak cakap macam mana pun saya nak solat dulu. Tuan-tuan, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil wuduk, dia tak dolik, dia punya solat kandang semua dia tak dolik, dia pun ambil wuduk, dia solat isyak. Takdir Allah pada rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir itu, tuan-tuan, Allah Taala perintahkan malaikat Israel cabut nyawa dia. Jadi bila dia dahulukan Allah, dia dah selesai dengan Allah, Allah Ta'ala nak ambil dia redha, dan Allah Ta'ala redha dengan pemergian rohnya, insya-Allah rohnya berada di syurga. So nak ceritakan kepada kita, utamakan urusan dengan Allah, insya-Allah urusan dunia akan ikut mudah bila kita selesaikan urusan dengan Allah. Jadi tuan-tuan, nak bangun sembahyang tahajud ini adakah suatu yang mudah? Soalan saya. Ya, cubalah. Sebab saya nampak sendirilah beberapa orang yang ahli tahajud. Ahli tahajud ni maksudnya dia istiqamah, dia tak pernah penting pun solat tahajud. Allahu Akbar, hidupnya tu lain. Kita tak muka dia persejuk je, kita tak muka dia, ya, cakapnya pun tak merapu, ya, maknanya perjalanan hidup dia tu nampak baiknya tu. Hatta dia nak meninggal pun Allah Ta'ala mudahkan, sanak saudara dah kumpul dekat rumah, dah siap, dah tunggu. Tiba-tiba tengok kejap bapak dia tak ada dah. Kan? Saudara patut nak kena panggil, tak, dia dah siap kumpul dah semua. Ya, kenderaan jenazahnya ada, dan hatta nantu yang tukang mandikan jenazahnya. Allah. Itu antara kelebihan orang yang istiqamah salat tahajud. Ya. Ceritakan juga pada malam ini adalah amalan seterusnya yang perlu kita istiqamahkan adalah bacalah Al-Quran. Kalau dulu setiap bulan Ramadan kita boleh khatam paling kurang sekali khatam Al-Quran. Soalan saya, PKP ni berapa kali kita dah khatam Al-Quran? Duk tengok bilangan berapa yang kematian, berapa kes baru, betul? Tapi berapa kes surah Al-Quran kita dah baca? Kita buat tak? Adakah bertambah atau tidak amalan kita? Kan? Jadi maknanya kita sendiri tak menyiapkan bekalan itu. So cubalah kita dampingi sebenda Al-Quran. Ya, bangun pagi jangan buka handphone dulu. Ya, rancang nak buat apa-apa dulu. Mandi, ambil wuduk, ya, selepas kita solat tahajud, bacalah Al-Quran. Ya, bacalah terjemahan walaupun satu ayat, ya. Tapi kalau kita dah berumur ni tuan-tuan, jangan baca sikit-sikitlah sebab masa kita dah semakin pendek. Boleh ni insya-Allah? Insya-Allah. Kemudian zikir. Yang keempat, zikir. Zikir ni tuan-tuan, ada satu zikir yang namanya zikir Ya Wahhab. Bacalah 40,000 kali. Kalau adalah hajat antara kita, nak menang tender ke, nak naik pangkat ke apa, bacalah zikir Ya Wahhab setiap hari selama 7 hari. Ya, dan kalau boleh buatlah sehingga 40 hari. Insya-Allah. Apa maksud Ya Wahhab? Yang Maha Pemberi. Ya. Jadi kalau katalah ada hajat-hajat kita, anak nak masuk peksa ke, ya, ada ujian dan sebagainya, bacalah Ya Wahhab ini sebanyak 40,000 kali setiap hari selama 7 hari. Dan sekiranya tidak ada perubahan, katalah isteri sakit terlantar, tak koma, tak sedar dan sebagainya, baca 40 hari, insya-Allah Allah Taala permudahkan. Kemudian dalam masa yang sama, bagi orang lelaki solatlah berjemaah, ya. Dan yang terbaik tuan-tuan, kalau ada dah di antara kita yang mak ayahnya masih hidup, cuba telefon 1 hari paling kurang sekali. Jangan WhatsApp aja. Telefon, mak apa khabar? Mak doakan saya, ya. Mak sihat ke? Ada apa-apa keperluan? Tanya yang itu. Boleh tuan-tuan? Ya. Semalam ada seorang ustaz di Terengganu. Ustaz ni dia hantarlah dekat WhatsApp. Dia ceritakan tentang kebaikan-kebaikan mak dia.
Ya, jadi lepas saya bangun malam tu saya buka tu saya tengok, bagus apa yang diceritakan ni. Saya pun share. Dia kata, Syekh, yang itu pun nak share ke? Saya pun senyum, saya buat tanda smiley. Kemudian saya tulis dekat bawah komen tu, saya kata, alangkah beruntungnya mereka yang masih mempunyai ibu. Saya telah kehilangan ibu hampir 30 tahun dengan keadaan smiley gambar sedang menangis. Tuan-tuan, bila kita ada ibu dan ayah, sebenarnya masih terbuka namanya lubuk pahala. Dan lubuk ini tuan-tuan, bila dah tak ada macam saya, dah tak ada mak bapak, baru kita sedar itulah lubuk pahala yang selama ini kita kurang. Bukan tak beri perhatian, kita kurang beri perhatian. Dan manusia ni, benda yang biasanya telah tiada baru kita ingati. Itu sipir. Ya, jadi pesan kepada anak-anak, cucu-cucu, bila kita masih ada ni, buatlah yang terbaik. Sebab doa kita ini doa yang dimakbulkan, insya-Allah, ya, sebagai mak ayah, ya. Jadi selalu saya cakap dengan anak-anak, ya, mudah-mudahan berilah yang terbaik dalam kehidupan ini. Boleh, insya-Allah? Insya-Allah. Okey. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, rajin-rajinkanlah solat berjemaah di masjid dan surau, dan tahniah diucapkan pada surau Nur Bistari, kerana telah dapat pengiktirafan solat Jumaat, ya. Jadi baru ni saya berbincang dengan pihak pengurusan tertinggi, antara kriteria untuk dapat terus, ya, kekal solat Jumaat ini adalah dia boleh handle solat Jumaat ini dengan baik. Maksudnya boleh ikut SOP, boleh ikut prosedur betul-betul, ya. Maknanya kalau dia boleh ikut turutan apa yang kita tetapkan dari segi peraturan, dia boleh jaga dengan baik, insya-Allah. Nanti kalau nak buat permohonan untuk kekal terus solat Jumaat, lagi dipermudahkan. Boleh, insya-Allah? Insya-Allah, ya. Dan saya doakan surau ini dapat terus solat Jumaat. Kemudian silaturahim, jangan memecahkan silaturahim. Maafkan mereka yang pernah menyakiti kita dengan hati yang lapang dan tenang. Tuan-tuan, bila cerita bab silaturahim, adakah kita unfriend kawan kita dekat Facebook itu jadi putus silaturahim? Putus ke? Jawapannya tak putus pun. Ya, unfriend ni kadang-kadang ada babak-babak yang kita tak berapa gemar masuk dalam Facebook tu, ya, terutamanya hal-hal peribadi. Ya. Kadang-kadang bila banyak sangat masuk hal peribadi, sedangkan Facebook ni semua orang baca. Apa perasaan hati lama-lama kita tengok? Mula-mula kita suka dah nampak, lama-lama kan? Jadi much better bila kita masuk dalam Facebook ke apa, jangan banyak masuk sangat hal peribadi, sikit-sikit okey. Tapi kalau dah banyak sangat, kita pun jadi tak berapa selesa. Betul? Okey. So apa yang terbaik tuan-tuan, bila kita berurusan dengan media sosial, hati-hati, ya. Mudah-mudahan kita teruskan menghubungkan silaturahim sesama kita sebaik yang mungkin. Kemudian yang ketujuh, perbanyakkan sedekah, ya. Sebab sedekah mempunyai satu power yang luar biasa. Allah gandakan 10 kali dan digandakan hingga menjadi 700 kali. Ada seorang ibu di pasar. Dia tanya seorang toki, ini anggur boleh tak saya beli RM2? Maka toki tu kata, itu tak ada lah. Yang piring-piring semua tak ada. Hari ini semua saya jual semua jenis tangkai. 1 kilo RM30, dia kata. Tuan-tuan, makcik ni pun berlalu pergi sebab dia nak beli RM2 tapi tak ada. Okey? Dia pun berjalan keluar pasar dalam keadaan muka yang sedih. Ya, ada seorang pakcik ni kejar sampai ke hujung pasar dia. Pakcik, ni saya dah beli anggur. Pakcik, belilah bawa balik. Pakcik tu berkaca-kaca, nak. Mari mata dia, nitis saya mata dia, kata, nak. Kenapa anak bagi pakcik anggur ni? Dia kata, makcik mesti ada keperluan. Sebab tu makcik nak beli walaupun RM2 anggur tadi. Betul. Pakcik engkau, dia kata, dah lama sakit tenat. Dan dia sebut dia nak makan anggur, tapi makcik tak ada duit, dia kata nak beli. Jadi Allah Ta'ala takdirkan makcik berjumpa dengan anak ni. Alhamdulillah, pakcik dapatlah makan anggur ni, dia kata. Ya. Tuan-tuan, bila kita bercerita soal sedekah, sebenarnya kita kena ingat baik-baik apa yang kita telah beri itu confirm kita punya. Yang dalam bank, yang dalam kocik, yang dalam dompet,
itu belum tentu kita punya. Mungkin kejap lagi komen punya. Kejap lagi mungkin restoran punya, kejap lagi mungkin hospital punya, mungkin kejap lagi kedai Arab punya. Kan? Itu semua rezeki yang bukan tentu kita punya, tetapi apa yang kita telah sedekahkan, apa yang telah kita onlinekan, insya-Allah kita punya. Dan tuan-tuan, malam ni saya nak bercerita sikitlah soal korban. Bila kita berkorban, selalu kita akan pilih yang sedang-sedang ataupun yang murah-murah, betul? Dan saya teringat peristiwa Qabil dan Habil. Qabil berikan buah-buahan yang paling segar sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Habil. Yang Qabil pula dia ternak kambing, dia bagi tanak kambing yang dah hampir-hampir dah nak padam dah, yang sampai hilangnya nyawa dah. Ya, maknanya bila kita bagi persembahan kepada Allah, jangan bagi yang lebih kurang, yang tak baik. Jangan bagi begitu tuan-tuan. Sebab ibadah korban ini dia hanya berlaku setahun sekali. Dan saya nak pesan juga pada diri saya dan sahabat-sahabat sekalian, kalau boleh, jangan kita niat korban untuk diri kita dulu. Kalau boleh, kita niat untuk diri kita, tapi pahalanya bagi mak ayah kita. Itu yang penting. Baru ni saya telefon kakak saya bercerita benda yang sama. Kita dah makan hasil falda sekian banyak. Okey, katakanlah kita beli satu bahagian lembu tu 800. Kata betul beli untuk mak ayah kita, maknanya kita ambil dua bahagian, maknanya 1600. Kita ambil bahagian lembu yang paling mahal. 800 besar kan lembunya, kan? Jadi maknanya kita berikan persembahan kepada Allah sebagai korban yang terbaik. Mudah-mudahan pahalanya nanti mengalir pada mak ayah kita dalam kubur. Ya, jadi tuan-tuan, mudah-mudahan buatlah yang terbaik dalam bentuk sedekah ini. Ya, dan kalau boleh tiap-tiap tahun bersedekahlah, sebab harta yang kita dah beri barulah jadi harta kita. Dan jangan risau, walaupun pahalanya kita bagi kepada mak ayah kita, kita dapat tak pahalanya pun kita dapat sama, insya-Allah. Jangan risau. Ya, boleh ni insya-Allah. Insya-Allah. Sahabat-sahabat, ibu ayah-ayah yang tersayang, ya, dalam masa yang sama cubalah solat di awal waktu, ya. Kemudian katakanlah kita sedang menyusun 40 biji batu. Kemudian pada batu yang ke-40 yang last sekali, tengah-tengah dengar azan, kita dah angkat batu ni. Okey, kita berhenti dulu, letak dulu batu tu kat tepi, sembahyang dulu. Lepas sembahyang sambung lagi, ambil satu batu yang last sekali letak atas tu. InsyaAllah, mudah-mudahan bila kita dahulukan Allah dalam segala urusan hidup kita ni, Allah juga akan mempermudahkan urusan hidup kita di dunia hingga ke akhirat nanti. Tuan-tuan, kita sebenarnya nak menjadikan diri kita ni hanya bergantung penuh pada Allah, bukan suatu hal yang mudah. Tetapi kalau kita jadikan Allah sebagai matlamat hidup kita, insya-Allah hidup kita ini dipermudahkan segala urusan dengan tawakal, ya, setelah kita berusaha dan berdoa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, 4 amalan surah setiap hari, iaitu surah Yasin dibaca setiap salat fardu, suratul Waqiah dibaca waktu duha, surah Ar-Rahman dibaca waktu asar, dan suratul Mulk dibaca sebelum tidur. 4 jenis surah ini kalau kita amalkan, Allahu Akbar, banyak perbezaannya tuan-tuan. Ya, saya ulang semula, surah Yasin setiap solat fardu, suratul Waqiah di waktu duha, suratul Rahman di waktu asar, dan suratul Mulk sebelum tidur. Dan orang yang istiqamah baca suratul Mulk ini, insya-Allah tidak ada soalan munkar nakir dalam kubur nanti. Syarat istiqamah boleh buat. Sebelum tidur baca surah Mulk dulu. Ya, surah Ar-Rahman, insya-Allah rezekinya berlimpah ruah, ya. Jadi dalam masa yang sama amalkan juga minum air masak 3 liter sehari, dan cuba amalkan tidur dalam keadaan pakai stokin. Itu antara amalan-amalan baik yang bagus kita amalkan. Okey, ada tak soalan apa-apa nak tanya, silakan. Ya, saya.
Ya. Walaupun dia tak sayang kita, Ya. dia kita kena buat macam mana yang kita buat. Ya. Kedua, memutuskan silaturahim. Okay. Kita dah ada usaha lah. Kawan saya lah. Kita dah ada usaha untuk berbaik, tapi tak ada sambutan lah sebenarnya. Macam mana Ustaz? Okey. Terima kasih banyak di atas pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang baik, tuan-tuan. Dari segi hukum yang dikatakan hukum muabbad, bukan muakkad. Muakkad ni waktu. Kalau muabbad ni bila ayah kita telah berkahwin dengan seorang perempuan yang lain namanya ibu tiri, maknanya kita kena buat baik dengan ibu tiri kita itu. Sebab ibu tiri kita telah menggantikan tempat mak kita, walaupun tempat mak kita memang tidak akan ada galang ganti dalam hati kita. Betul? Sahabat-sahabat dari segi hukum sama. Satu. Ya, maknanya kita kena buat baik sebagaimana kita buat baik pada mak kandung kita dulu. Yang keduanya, mari kita belajar. Buat kerja kita, jangan buat kerja orang. Maksudnya begini tuan-tuan. Bila kita bercerita buat baik ni, katakanlah si A ni bergaduh dengan si B. Si A ni cuba berbaik dengan si B, tapi B berkata, bolayan aku tak akan maafkan kau sampai bila-bila. Tuan-tuan, kerja kita masak Maggi bagi orang makan dalam bentuk sedekah. Orang tu nak buang, nak makan, nak masukkan dalam tong sampah, itu kerja dia. Tapi tugasan kita nak buat baik tadi, kita dah buat yang terbaik. Maknanya kita dah minta maaf mungkin, kita dah buat baik, kita dah maknanya bersilaturahim dengan dia. Tapi kalau masih juga dia bertindak dengan tindakan yang sama, terpulang kepada dia. Tapi kita dah buat bahagian part kita. Boleh ji? Jadi kita buatlah baik itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan kita tidak dikira sebagai memutuskan silaturahim. Boleh? InsyaAllah. Okey, lagi soalan? Ya, tuan. Boleh tak selain pada wang ringgit ni, kita sedekah untuk yang akan mengamalkan kita? Kita selawat untuk dia dengan sedekah pahala tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Baca Yasin, kirim kepada arwah mak bapak, tak ada masalah. Tak semestinya wang ringgit. Apa juga kebajikan kita? Contoh, kita nampak sampah kan, kita pungut sampah keliling surau, nampak daun-daun kayu kita ambil, nampak daun kayu jatuh tengah jalan kita ambil. Kita kata sedekah ini aku hadiahkan pahalanya untuk mak bapak aku dalam kubur. InsyaAllah dapat. Boleh? Jangan risau. Ya, yang penting kita buat kebaikan dan hadiahkan pahalanya untuk mak bapak kita dalam kubur. Boleh? Sebab tuan-tuan sipirnya mudah. Kalau sekarang kita buat baik pada mak ayah kita, besok anak kita dia automatik dia buat baik pada kita bila kita dah mati nanti. Senang sipir dia. Ya? Jadi nak buat baik ni senang ke susah? Dia nampak macam senang. Ya, kadang-kadang kita nak buat baik tapi snap dah gambar. Masuk, aku sedang kan, itu yang tak berapa nak baik tu kan. Bila buat baik, ya bagus, kita nak tayang boleh, tapi maknanya tengok dia punya kapasitinya itu macam mana. Kalau niat kita nak ajak orang sama-sama buat kebaikan, alhamdulillah silakan. Tetapi kalau kita niat tu dia ada ujub, riak, takabur dan hasad, jangan masuk salah satu dari 4 ibu kejahatan ni. InsyaAllah boleh. InsyaAllah ya. Nanti katakanlah saya nak korban tak mampu, tapi saya ada tenaga nak tolong orang masa korban nanti, silakan. Boleh. Di sini berapa satu bahagian? Tak buat tahun ni. Okey, tak apalah, pulanglah insyaAllah. Okey. Ada soalan lain? Ya. Dia much better biasanya. Kita kisah sebelum tidur ini adalah salah satu daripada training untuk mati. Betul? Okey, siang tak mati ke? Bukan. Yang terbaik Nabi ajar kita baca suratul mulk sebelum tidur, sebab ditakuti dalam tidur nanti kita tidur terus. Kan? Jadi bila kita dah baca suratul mulk, tuan-tuan saya nak beritahu muka nanti akan tanya 5 soalan sampai kiamat. Baca senang kan? Tetapi kalau kita ni ahli muluk, maknanya rajin baca suratul mulk, insya-Allah dia datang bagi salam, lepas tu okey, jadilah kubur ini salah satu daripada taman-taman syurga. Insya-Allah kubur kita luas-luasnya tuan-tuan, jadi salah satu daripada taman-taman syurga. Kita takut dalam kubur tu seorang-seorang,
tapi jadi salah satu daripada lubang api neraka. Ketika itulah ada kala jengkingnya, ada ulurnya, ada malaikat yang garang soal kita, bentak kita, pukul kita seorang-seorang kita dalam kubur. Wa na'udzubillah min zalik. Ini kita ikut risau tuan-tuan. Ya, waktu bila kita dah ditinggalkan seorang-seorang dalam kubur yang gelap gelita tu, barulah kita tahu tak ada siapa yang nak bantu kita melainkan amal ibadah kita. Waktu tu kita menjadi macam mana kuat sekalipun, tak ada siapa yang nak dengar dah. Ya, jadi ruang dan peluang yang kita masih ada pada hari ini, tuan-tuan, perbaikilah, buatlah. Jangan tunggu orang lain bantu kita. Kalau anak-anak hantar bekalan, itu namanya bonus. Tapi kita kena sediakan amalan untuk diri kita sendiri dulu. Boleh insya-Allah? Insya-Allah. Okey, lain soalan? Tuan-tuan, sebenarnya Allah tak pilih kita mati dalam asbab COVID yang baru-baru ni. Betul? Sebenarnya kalau dah sampai hukum, tercuit sikit pun kena. Betul? Jadi apa yang perlu kita lakukan, Allah Ta'ala belum pilih kita untuk mati dalam keadaan COVID. Bukan. Tetapi Allah Ta'ala bagi kita ruang masa yang ada, cuba kita fikirkan sejenak. Cuba sesekali sembahyang tahajud, matikan semua lampu. Okey? Anda sembahyang, anda ngada Allah. Ya Allah, angkat Allahu Akbar. Anda akan rasa bahawa antara nikmat yang Allah Ta'ala beri, yang dipanggil lazzatul ibadah, kelazatan dalam beribadah, adalah ibadah tahajud. Sebab itu ya, saya nampak bila para Nabi ya istiqamah solat tahajud, saya nampak waktu itu dia berbicara dia dengan Allah. Nampak? Gelap-gelap ni, tersembahyang Allahu Akbar, dia punya rasa khusyuk tu lain. Sebab kita tahu kita berhadapan dengan Allah. Dan kita bayangkan kalau besok kita dalam kubur, gelap ke terang tuan-tuan? Ada generator dalam kubur? Tak ada. Gelap. Tapi kalau kita ini Allah Ta'ala terima amalnya, insya-Allah kubur kita terang-terang dengan asbab amal yang kita lakukan. Boleh insya-Allah? Orang yang baca Quran, bila malaikat munkar nakir nak pukul, tanya ya, tapi apa di Qurannya datang beritahu jangan kau pukul dia. Dia adalah orang yang sentiasa membacaku semasa dia hidup. Allahu Akbar. Ya, yang ini yang kita nak tuan-tuan. Ya, sebab dalam kubur nanti belum tentu anak isteri kita datang selalu tengok kita kat kubur, belum tentu. Ya, jadi yang ini yang kita kena senantiasa buat persiapan. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Okey, ada tak soalan? Sikit lagi masa. Ustaz, saya nak beramal ni, tapi paling payah nak istiqamah. Ada tak masalah tu kita hadapi? Kadang-kadang kita rajin sedekah, contohnya. Kita rajin nak sedekah ni. Tapi ada tu kata, tapi kan, perasan tak? Nak sedekah RM10 dekat dalam tabung surau Nur Bistari, rasa macam berat gitu. Tapi kalau kita pergi dekat mana-mana pasar raya, sebutlah berapa, kita bayar. Betul? Kenapa jadi begitu? Sebab kita tak rasa sebenarnya yang kita sedekah itu kita punya. Boleh ni? Jadi perbanyakkan sedekah. InsyaAllah saya doakan masjid ini terus dapat pengiktirafan solat Jumaat, terus dapat solat Jumaat, dan dapat banyak lagi buat aktiviti yang baik, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, masa meniti masa. Sebenarnya masa yang ada semakin sikit. Cuma kita dah buat apa yang terbaik ataupun belum. Maksudnya macam mana? Hari yang berlalu, semakin hari semakin pendek usia kita, sedangkan kita tak bersedia menghadapinya. Suatu ketika ada seorang Arab yang mana pakcik ni tuan-tuan, dia dalam keadaan sangat miskin, tapi setiap waktu dia pesan dekat para jemaah, dia kata, aku ni tak ada ahli waris, korang sesekali jenguk aku kalau aku tak ada dekat masjid ini ketika waktu solat, dia kata. Jadi setiap kali dia pergi solat, dia balik. Setiap kali pergi solat, dia balik. Ya, suatu ketika time solat Jumaat, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, time solat Jumaat. Ya, bila selesai sahaja solat Jumaat, dia rebah dan dia meninggal dekat masjid itu. Nak ceritakan kepada kita bahawa manusia ini
akan dimatikan di mana tempat dia selalu berada. Kalau sekiranya dia suka main golf, dia boleh agak, dia meninggal kat mana? Kan? Kalau dia suka fishing, suka berada atas bot, mancing, dah boleh agak kat mana dia akan mati. Ya? Jadi maknanya hidup ini adalah pilihan. Jadi kalau selalu berada di masjid, insya-Allah matinya kita juga di masjid. Jadi perbanyakkanlah masa kita di tempat yang baik dengan amalan-amalan yang baik. Tuan-tuan, lidah kita ini, kalau dulu kita gunakan lidah di atas, sekarang lidah kita tak gunakan di atas. Kita buat di mana? Lidah kita di sini. Pasal tak? Kita type, kita share, kita tulis macam-macam. So pastikan kita type yang baik-baik, tulis yang baik-baik. Kalau rasa rasanya merapu, tegur. Kalau tak nak tegur, unfriend, selesai. Kan? Jadi bukan apa, kadang-kadang kita bengkak, ujungnya kita putuskan silaturahim. Wa na'udzubillah min zalik. Antara amalan penting yang boleh menyebabkan rezeki kita ini mewah, satu, perbanyakkan sedekah, dan yang kedua, memperbanyakkan silaturahim. Contoh, kita dengar abang kita sakit, perlu dibuat? Datang ziarah. Senang ke susah nak datang ziarah ni? Hubungan silaturahim itu penting. Okey, lagi apa yang perlu kita buat? Kalau tak sempat sangat, angkat tangan, ya Allah, abang aku berada dekat hospital nursing, ya Allah. Mudah-mudahan kau sembuhkanlah penyakitnya, kau ringankanlah ujiannya. Angkatkan tangan, kita doa paling kurang. Bila mak bapak dah meninggal, tinggal siapa? Tinggal adik-beradik. Betul? Adik-beradik inilah macam mak bapak kita. Lagi-lagi yang tua-tua, yang beratas. Ya, baik-baik dengan mereka. InsyaAllah kita punya rezeki jadi mewah, mudah hidup kita ini. Boleh, insyaAllah? InsyaAllah. Tuan-tuan, 3 bulan ini kita terkurung. Apa rasanya duduk rumah? Dulu saya terfikir, ya? Dulu saya terfikir macam nak pencet awal. Kan? Bila rasanya 3 bulan terkurung kat rumah, oh rasanya baik aku baca 60. Kan? Maknanya ada aktiviti. Betul, kita beramal satu bab. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, ada aktiviti yang kita kena senantiasa istiqamah buat. Mudah-mudahan amalan tadi bantu kita di alam barzah nanti. Okey, Tuan Haji Suhaimi, ada soalan ke? Ya. Jadi kejap lagi, ya. Okey, ada masa sikit lagi. So, tuan-tuan, apa yang saya nak pesan juga pada malam ini, ya, bersempena dengan dah lama kita tak jumpa ni, kan? Sebenarnya kita adalah arkitek untuk diri kita sendiri. Sebab saya nak bacakan kisah ini sebelum saya tutup pada malam ini, iaitu seorang supervisor yang telah berkhidmat 30 tahun dalam sebuah syarikat property developer ingin bersara, dan dia kemukakan surat permohonan kepada majikannya. Pengarah syarikatnya bersetuju, tetapi dengan syarat supervisor tersebut hendaklah menyiapkan satu lagi projek sebuah rumah. Maka supervisor yang dah nak pencen telefon buat juga rumah tadi, tapi buat dengan keadaan tak sepenuh hati. Ya? Maka oleh kerana dia tidak sabar untuk bersara, maka projek rumah tersebut dibuat dengan pantas, tetapi tidak menjaga kualitinya. Setelah siap rumah tersebut, terkejut si supervisor apabila dimaklumkan itulah dia rumahmu yang merupakan hadiah aku sebagai majikan kepadamu. Maka tuan-tuan, sedih tak hati? Rumah dah siap dah ni, sedih tak? Rupa-rupanya yang dia buat itu rumah siapa? Rumah dia sendiri, bukan rumah orang ni. Dia buat rumah untuk diri dia sendiri. Ya. Maka waktu itu dia nak menyesal, tetapi ya, sebab apa dia nak menyesal? Sebab dia buat desain rumah tu tidak sebaik yang mungkin. Tuan-tuan, mari kita bayangkan, kitalah supervisor yang nak pencen itu, yang mana kita sekarang sedang mendesain, sedang membuat reka bentuk rumah kita, yang mana kita nak bangunkan tempat tinggal kita di akhirat kelak. Kita beribadah untuk Allah, tapi pahalanya untuk diri kita sendiri, kerana Dia Maha Kaya dan sama sekali tidak memerlukan kita dan ibadah kita. Sebaliknya, kita yang memerlukan ibadah dan solat, sebab kita sedang mendesain, mereka bentuk ataupun membangun tempat tinggal kita dalam syurga.
Jika kita desainkan sambil lewa, maka tidak sempurna kejadiannya. Jika kita tidak membangunkannya dengan baik, adakah berbaloi hasilnya? Jadi tuan-tuan, sekarang ini kita ada masa lagi untuk desain hidup kita di akhirat nanti. Okey? Balik, masing-masing dah ada ilmu, saya tahu. Kita tengah fikir, solat aku sempurna tak? Kalau kita kata solat aku sempurna, di manakah kesempurnaannya? Kalau solat, aku solat di mana? Contohnya, aku solat di rumah. Oh, bahasa tak betul tu. Sepatutnya solat aku sebagai seorang lelaki di masjid ataupun di surau. Contoh, nampak tak? Kita muhasabah diri kita. Adakah Allah perlukan ibadah kita? Jawapannya tidak, sebab Allah tak memerlukan kepada makhluk. Jadi sebenarnya solat kita tu untuk siapa? Untuk kita sendiri. So, okey, aku dah betulkan solat aku di masjid. Siapa lagi yang perlu aku betulkan solatnya? Tengok pula solat isteri kita, pasangan kita. Lepas tu tengok pula solat anak-anak kita, adik-beradik kita, mak bapak kita. Lagi? Siapa lagi? Orang-orang yang berkaitan dengan diri kita. Itu baru cerita bab solat, tuan-tuan. Banyak lagi benda-benda yang lain yang boleh kita perhalusi dalam hidup ini. Boleh ni? InsyaAllah. InsyaAllah. So, bilalah tak dapatnya kunci rumah tadi, bila supervisor kata ini adalah hadiah rumah yang aku berikan kepadamu setelah engkau berkhidmat dengan aku selama 30 tahun. Tuan-tuan, kita duduk atas dunia ni ada yang 60, ada yang 70 tahun. Adakah kita telah desain rumah kita yang bakal kita tinggal untuk selamanya nanti dengan sebaik mungkin? Tuan-tuan, kalau kita beli kereta, kita beli kereta yang terbaik untuk diri kita, betul? Kalau kita buat rumah, kita nak rumah yang macam mana? Sebab itu hidup ini adalah pilihan. Sama ada kita boleh pilih kehidupan yang macam mana, rumah yang macam mana, reka bentuk yang macam mana, kita yang pilih. Jadi, saya nak pesan pada diri saya dan sahabat-sahabat sekalian, kuatkan willpower. Willpower tu duduk dekat dalam. Semangat iman itu panggil willpower. Supaya bangun. Ya. Jadi, waktu sekarang ni saya nak pesan, kalau boleh tidur awal. Pukul 10 tu dah tidur. Dengan niat, ya Allah, pukul 3 atau pukul 4 pagi aku nak bangun untuk aku buat amal. Ya, pasal tak berapa ramai kawan-kawan kita telah pergi dan dia tak kembali? Pasal tak? Pasal kan? Jadi bila dia pergi tak kembali, adakah kalau kita pergi besok kita pasti kembali? Jawapannya sama, kita tak kembali. Ya. Jadi kalaulah boleh di akhir-akhir ini perbanyakkan persiapan untuk negara akhirat kita. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Soalan tak sempat masa. Kalau saya bulan ni ada 2 kematian bulan lepas. Dua sama sekolah saya. Malam tu ada kawan saya datang, perempuan. Allahu Akbar.